Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sim ala azab jahannam azabha kana ghurama inna sa'at mustaqarran qama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah kepada penonton yang diikut itu dalam ruangnya majlis tafakkur Majlis Agama Islam yang Tiwat. Sebagai minggu yang kedua, kita ada siar langsung untuk kita mendengarkan tazkirah. Pada hari ini insya-Allah taala kita akan bersama dengan Ustaz Abdul Aziz Cik Mamat selaku Timbalan yang Ketua Majlis Agama Islam yang Tiwat untuk memberi pengajaran kepada kita hari ini. Mudah-mudahan kita boleh ikuti bersama jam 10 nanti. Alhamdulillah, majlis tafakkur online kita ni kita mula secara langsung sejak daripada hari Ahad yang lepas. Dan ini hari Ahad kedua. InsyaAllah ta'ala kita akan ada 3 hari seminggu pula insyaAllah. Kita akan ada hari Ahad, hari Rabu dan hari Khamis. 3 hari dalam seminggu. Sekiranya dapat penonton-penonton ikut ramai, insyaAllah kita akan ada pula 5 hari dalam seminggu. Ini dalam tahap percubaan dalam siaran langsung kita melalui Facebook Majlis Agama Islam Merah Tiwat. Alhamdulillah dengan ada majlis ilmu, majlis tafakkur Majlis Agama Islam Merah Tiwat kita ini, alhamdulillah kita boleh memberi maklumat tentang hak hewan keadaan Majlis Agama Islam Merah Tiwat kita ni, atau apa kegiatan Majlis Agama Islam. Yang mana tiap-tiap hari Ahad kita adakan kursus perkahwinan di bilik mesyuarat. Baru meraca kemari Majlis Agama Islam yang kita ni ada tiap-tiap minggu jam 9 pagi sampai jam pukul 3.30 petang. InsyaAllah kita akan ada siaran langsung pula tentang guru yang kursus pada para pemuda dan pemudi yang ikut serta dalam kursus insyaAllah ta'ala pada masa mendatang insyaAllah. Alhamdulillah, Majlis Agama Islam yang Tiwat ni adalah satu jabatan ataupun satu badai agama Islam peringkat wilayah untuk menjagakan agama dalam tiap segi lah, yang sekadar kemampuan kita untuk nak menjaga dan untuk menyelamatkan kedudukan umat Islam kita seluruh wilayah Tiwat. Kerana Majlis Agama Islam kita ni ada tiap-tiap wilayah. Semua sekarang ni ada 40 wilayah yang ada Majlis Agama Islam, yang mana majlis itu sebagai jadi penasihat Puan Rakyat Jawat dari segi agama. Ada apa-apa hak agama ni kita akan maklumat atau tahu kepada Puan Rakyat Jawat supaya berjalan ataupun dalam pemerintahan itu supaya tidak jejah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah lah, kita Majlis Agama Islam ni kita baru saja dapat pilihan daripada para imam kita seluruh wilayah negara ni memilih ahli atas kuasa Majlis Agama Islam 30 orang. Kita mulai pada bulan ni lah hingga seterusnya 6 tahun kita akan pergi jawatan untuk mentadbirkan Majlis Agama Islam beberapa sudut, beberapa bahagian untuk mengangkatkan taraf kedudukan umat Islam kita dan masjid khususnya lah. Para imam kita yang ada sekarang ni 900 lebih atau imam atau 900 buah masjid semua dapat daftar melalui pihak KJL lah, 980 lebih lah. Jadi alhamdulillah lah kita sekarang ni baru saja kita dapat terima serahan bilik air. Sekarang ni kita duk senang-senang duk bina, duk buat nak menyedahkan masjid dari Ridwan Majlis Agama Islam yang Tiwat kita
yang kita tengok lalu dalam surah cekar ni, kita tengok masjid kubah warna emas. Itu adalah masjid yang kita bina melalui duit sumbangan daripada pihak Imam Khatib Biladar Ahli Jawab Kuasa masjid dan Majlis Agama Islam. Kita pungut 2 kali pungut membinakan sebuah masjid. Sekarang ni pihak ada kontrak daripada Malaysia tu untuk memberi sumbangan untuk menyudahkan masjid kita. Sekarang bilik air untuk lelaki dan perempuan boleh guna dah sekarang. Siapa yang hadir di Majlis Agama Islam, kita boleh gunakan masjid untuk solat. Dan siapa-siapa yang lalu lalai melalui lapai Majlis Agama Islam itu, kena waktu solat, kita boleh masuk ke dalam untuk solat waktulah, tiap-tiap waktulah. Kerana kita ada orang jaga di pintu tu, kalau kita nak semaya boleh masuk semaya di masjid kita. Dan tiap-tiap kali kita ada kerusuh perkahwinan ni, jadi sekarang kita boleh guna masjid sebagai semaya solat zuhur jemaah. Dan kalau kesempatan waktu asar pun boleh semaya bersama di masjid Darridwan Majlis Agama Islam Bina Kuat. Sekarang ni masjid kita nak menyudah dah. Ada buat sel lain di dalam, kipah gapo semua tu bubuh belaka dah, dan pagar sekeliling tu bubuh dah. Cuma ada sel lain sikit lagi, sel lain tengah-tengah duk buat lah. Lepas tu boleh gunalah sekarang ni. Dan berkata masjid tak sudah apa tu, kita duk semaya boleh dah dalam tu. Alhamdulillah menikmati kita tu musalihat. Alhamdulillah kita dalam bidang penerangan ni kita akan beri maklumat beberapa perkara lah. Ada hal-hal Majlis Agama Islam dan hal-hal dunia. Dan mana-mana khabar-khabar yang penting kita akan beritahulah melalui Facebook kita ni, insya-Allah taala. Dan sekarang ni kita sedang duk pungut, tak habis lagi duk pungut duit derma kepada Palestin, pada Gaza. Sekarang ni dapat tahu daripada pihak keuangan bahawasanya sekarang ni dapat pungut daripada pihak orang kampung dan semualah yang sumbangan kepada Palestin tu, jatuh duit sekarang ni 150 1.500.000 lah, lebih kurang tu melalui khabar daripada pihak keuangan tu. Jadi alhamdulillah lah, kita akan pergi serah kepada yang berkenaan bersangkut dengan hal Gaza supaya sampai kepada tangan mereka untuk beri pertolongan pada ahli penduduk Gaza yang dapat dapat bala bencana yang dalam peperangan yang pihak Israel tu diserangnya. Dan sekarang dia bom habis di sebelah utara tu, 2/3 tu rumah hancur, tak ada tempat, tak ada kediaman, tak ada tempat duduk, tak ada gapo. Nyobong sungguh-sungguh mati tu 20,000 orang dah mati semua. Orang rakyat lah, rakyat jelata, orang tua, budak, orang perempuan kena mangsa dari pengeboman Israel. Dan tentera Israel sekarang ni dah mati 3,000 orang dah. Tu jumlah akhbar Islam lah, banyak katanya ada 3,000 orang dah mati tu. Askar askar Israel. Dan kereta gebar tu beratus-ratus dah dapat musnah, kena roket daripada pihak Hamas ni, jadi punah nak guna tak boleh. Orang pun mati banyak. Jadi pihak Israel ni tak ada royak. Kemusnahan ataupun kerosakan dia tu rakyat atuk berita. Dan alhamdulillah sekarang ni kita tengok dalam dunia ni perjuangan untuk menegakkan al-haq yang tidak ada dah kita tahu ni sekarang. Hak Nisa sebagai tunggal, sebagai ahzab, peperangan ahzab. Jawab jadi semua gulungan dari dunia ni pakat gatal. Pakat gatal dan pakat hijau lah. Dia panggil pakat hatai apa ni, Hamas ter Gaza belaka. Walau orang kafir, walau setengah pada orang Islam tidak boleh sokongan dia saja. Bui lepas holak duk jadi mati kematian banyak. Tapi dalam segi pertolongan pun banyak juga. Orang Islam tu bui hantar barang-barang makanan, minuman, ubat-ubat semua tu hantar masuk pada Gaza. Pihak Buti, kumpulan Buti ni daripada Yaman tu pun dia akan sokong perjuangan Hamas dan dia akan sekat
mana-mana kapal yang terlibat dengan Israel masuk daripada Laut Merah tu, dia akan sekat dan dia akan tembak lah. Tu dia isytihar cara besar-besaran lah untuk mana-mana kapal-kapal yang muat barang untuk pergi ke Israel ni, maka dia akan sekat. Selama mana kalau Israel tu tak beri pertolongan beri ke manusia atas barang-barang masuk kepada dunia ni, atas masuk barang-barang beri pertolongan kepada Hamas. Ayat-ayat Hamas duk menderita dengan kelaparan dan tidak ada ubat lain nak ubat luka gapo parah daripada kena bom apa tu lah. Tu pihak Houthi, pihak Lebanon ni pun supaya Hizbullah, kumpulan Hizbullah pun nama sekali tu hantar roket pergi masuk pada Tel Aviv, buat menjadi bandar Tel Aviv tu hancur banyak dah lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita dunia pun kita pakat tahu bersama, dan pula apa keadaan suasana kita di tempat kita pun kita akan tahu juga bersama. Dan satu lagi baru ni 3 hari baru ni tu unek-unek pihak SEPA tu sudah tubik benar untuk orang panggil menikah sama jantan. Persamaan lelaki dan perempuan ni, jantan sama jantan boleh nikah, tina sama tina boleh nikah melalui SEPA lah deh. Jadi orang yang tak setuju 10 orang. 10 orang je. Setuju tu 300 orang lebih. Itu maknanya walau unek-unek luluh dalam ke persetujuan daripada manusia, tetapi hukum Allah Ta'ala tu tetap menjadi hukum lah, tak ada semata-mata. Walau dari segi manusia pun boleh, segi Allah Ta'ala ni tetap lagu tu. Sebab tu kita tengok orang Hamas ni berdiri atas zahirin ala haq, dia zahir atas kebenaran, walau ke mana pun dia tak heran lah. Tak ada jejah dia selama mana 75 tahun. Bukan kata duduk dia Israel tu boleh nak hari masa 75 tahun ni bunuh semelah tak bom sekat makanan 75 tahun, tapi tidak hancur. Hamas tidak hancur dan tidak hilang dari dunia, masih berada, masih kau menambah rakyat, menambah 2 juta sampai 2 juta lebih rakyat yang ada di Gaza tu. Itulah lebih kurang sebagai mukadimah untuk kita dalam majlis tafakur online kita hari ini. Maka seterusnya siapa dah masuk untuk kita mendengar tazkirah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz Cik Mamat di Malay, Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Narau Tiwat kita, untuk menyampaikan tazkirah, menyampaikan syarah pada pagi yang mulia ini. Maka seterusnya saya silakan Ustaz untuk sampaikan tazkirah pada pagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami Majlis Agama Islam boleh mengadakan satu ruang apa yang kita nama kata tazkirah, majlis tafakur kepada setiap pendengar kaum muslimin semualah yang diikuti
dalam page kita majlis ni. Kerana manusia kita ni, muslimin muslimat, dia kena mengingat. Sebab tu Allah ayat Al-Quran kata wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatlah. Kerana mengingat tu akan beri faedah kepada orang mukmin. Semoga majlis tafakur kita ni akan jadi satu halaman tazkirah kepada kita, insya-Allah. Pertama sekali, tazkirah yang cuba kita nak mengemukakan pada hari ini ialah ekoran daripada apa halqah pertama dulu Al-Fadil Ustaz Abdul Wahab Yub Kecek dia royak masalah Fatihah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi ada satu bersabda. Dia kata awal-awal nak hisap kita manusia yang berhubung dengan Tuhan itu Allah ialah semaya. Kita dengan Allah nak tanya dulu hal semaya, as-salah. Kalau kita dengan manusia, saudara kita, Allah nak soal tanya tentang hal bertumpah darah. Kita biasa kedak beliau mengalir darah, bertumpah darah, membawakan dia tu melingkar mati. Hak tu hak kita dengan saudara kita. Dan hak kita dengan diri kita pula, kita dengan tubuh badan kita. Allah nak tanya kesihatan kita ni. Kita jaga ke tak kesihatan kita. Dan Allah nak tanya satu juga ialah nikmat yang Allah bagi kepada kita air sejuk. Ma'un barid. 3 bapak semua. Jadi pada pagi ni kita nak buat hal semaya. Hal solah. Kerana semaya ni tiang agama. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufr as-salah. Perbezaan antara kita dengan kufur ialah sembahyang. Dalam satu hadis kursi yang diceritanya daripada Abu Hurairah dan diriwayatnya oleh Tirmizi, yang mana Nabi kita bersabda kata, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Awal-awal yang Allah nak hitungkan seorang hamba hari kiamat esok daripada amalannya ialah sembahyangnya, solahnya. Awal-awal Tuhan nak tanya. Tak ada nak tanya Tuhan ni dak ibu bapa kaum muslimin. Allah nak tanyalah kita awal-awal sekali pada masa akhirat esok semaya. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Dan Nabi kata, jikalau berjaya comelnya semaya, maka semua hak lain itu berjaya. Aflah berjaya, wa anjah berjaya. Kalaulah solah kita tu molek, kita buat comel, Allah terimakan solah kita, hak lain semua tu pun ikut comel semua. Wa in fasadat, jikalau nyah semayang kita rusak, semayang kita tu tak terima, faqad khasar
maka sesungguhnya dia telah rugilah wa khaba. Faqad khasar wa khab. Allah tak terima semaya, hak lain semua tu pun amalan kita kerugi habis. Kerusak habis. Bapak semua. Sebab itulah hari ni kita pakat royak, minta dakwah ronarong khas maya tu tak sewi tinggal. Nak bagi kita jaga. Dan untuk nak bagi kita tu ingat nak jaga khas maya. Hingga hari ni kita pun suruh baca lah doa Nabi Ibrahim sokmo bagi orang ada anak halu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, dirilah kami ni semaya, dirilah aku ni semaya, lekatlah aku ni semaya, wa min zurriyyati dan juga keturunan aku, anak buah aku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah akan doa kami. Itu doa Nabi Ibrahim sebelum nak bolehnya kepada anak, dan selepasnya dia dapat anak hak nama Ismail alaihi salam. Bapa semua. Kita semua duk dengar. Dalam kita semaya, ada seorang ulama yang kata dalam semaya tu hak kita kena betul-betul kita kena tuju. Lebih pada gapo-gapo dua tempat. Pertama dalam doa iftitah, masa kita kata wajjahtu lillazi fatara samawati wal ardh. Wajjahtu makna kata aku berdiri, aku menghadap kepadamu lah ya Allah. Dan selaginya ialah masa kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta tolong. Bapak semua, Nabi royak bahawa dalam satu hadis kursi yang mana Allah SWT tu dia bahagi qasam tu, Allah bahagi masa semaya tu dua, setengahnya bagi hamba, setengahnya bagi Allah sendiri, dan setengahnya bagi hamba. Sebab itulah dalam surah Fatihah 7 ayat, 3 ayat setengah kita memuji kepada Allah, dan 3 setengah pula kita meminta kepada Allah SWT. Tu mana qasam tu. 3 ayat setengah daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin hingga sampai kepada iyyaka na'bud, kita memuji kepada Allah. Kita senta Allah SWT. Iyyaka nasta'in setengah hingga sampai akhir suknya, hak ni kita nak minta kepada Allah. Masa kita duk semaya, duk solah, dan masa kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan puja bagi Tuhan sekalian alam. Bapak semua, Allah SWT nak jawab kita, hamidani abdi. Tu hak Tuhan nak jawab kita. Hamba aku memujilah kepada aku. Hamidani abdi. Setelah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamba aku memujilah kepada aku, hamidah. Dan bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang sifat pemurah dan sifat kasih sayang, maka Allah nak jawab kita kata athni alayya abdi, hamba aku telah meninggikan aku, telah memujilah kepada aku, telah meninggikan aku. Athna alayya abdi. Tu yang kedua. Dan masa kita baca pula Malik Yaumiddin, Allah lah sebagai rajanya pada hari kiamat. Allah jawab lagu mana bapa? Allah nak jawab kepada kita majadani
contohnya lagi, fawada ilayya abdi majjalani, hamba aku telah meninggikan aku, sehingga dia kata Tuhan itulah Malik, pemerintah pada kiamat. Dan juga satu riwayat yang kata fawada, menyerah, hamba aku menyerah kepada aku. Itu apa yang kita duk menghadap Allah. Masa kita memuji Allah, Allah jawab mai kita. Nah, alhamdulillah, hamidani abdi, memujilah hamba kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hamba-ku telah meninggikan aku. Bahawa kita kata Malik Yaumiddin majjadani, juga makna hamba Allah meninggilah kepada aku, dan juga hamba aku telah menyerahlah kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah kami sembah, akan dikaulah kami minta tolong. Pada masa tu kaum muslimin muslimat bapa semua, Allah nak kata haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Bila kita baca situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah nak jawab kita hak ning antara aku dengan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia nak. Tu ibu bapa. Itu nak ayat kata jawab Allah kepada seorang hamba yang duk bermunajat, duk minta, duk berdiri, duk melakukan solat. Dan bila kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta pasugi, maka Allah jawab kata haza li abdi wa li abdi ma sa'al, hak ning hak bagi hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta dia nak. Bapak semua, sebab itulah para sahabat dulu, orang salafus soleh dulu, mereka berseronok dengan sembahyang, suka duduk dengan sembahyang. Rasa susah gapo ambil sembahyang minta dengan Allah Subhanahu taala. Itulah, dan nak bapak semua tu bahasa mesra, bahasa jelera, kata benda kita duk berdiri depan Tuhan tu, kita duk minta gapo dia, kita duk nak gapo dia, dan apakah Allah jawab kepada kita. Bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam hak Nabi cerita tadi bahawa awal-awal nak hitung seorang hamba tu semaya. Sebab itulah ada hari ni tu orang dia mengatakan bahawa semaya itu merupakan pasport yang selentang bagi seseorang. Kalaulah kita nak sampai pergi ke Mekah, kita nak sampai pergi Amerika, nak sampai pergi Malaysia, apa nak tanya mula-mula? Tanya ke apa bapa? Buat duit banyak mana? Nak hidup apa hari? Nak hidup rumah siapa dia? Tak tanya. Hak tamu tanya di bordernya, di kedannya ke apa? Mana pasport? Lain selentang kongkun. Kalau bahasa Arab kata aina jawazus safar. Lagu itulah. Sebab itulah bapak semua, dalam kita nak mencapai pergi kepada hari kiamat ni, Allah nak tanya kitanya as-salah, sembahyang kita. Dan Nabi kata lagi, fa in taqasa min faradatihi syai' qala rabb, jikalaulah sembahyang seorang hamba tu kurang, sembahyang fardu dia tu kurang, dia tu berperang, tak sepenuh, Allah nak tanyalah para malaikat dia. Qala rabb unzuru hal li abdi min tatawu'in, wahai para malaikatku,
Cuba mu tengok hamba seorang ning dia kurang semaya fardu dia tak sempurna banyak fardu semaya fardu dia. Unzuru kepada para malaikat semua. Cubalah memperhati tengok hal li abli min tatawu'in. Adakah bagi seorang hamba tu dia buat semaya sunat dia? Dia buatlah sunat dia. Kerana hak fardu tu kurang banyak dah, berperang banyak dah. Cuba mu tengok pula wahai malaikat aku, apakah hamba aku tadi dia buat pula sembahyang sunat dia, minta tawu'in. Bapak semua. Sebab itulah kalau kita tengok kepada apa yang Allah fardu kepada kita ni, semua ia ikut dengan sunat semua. Cuba perhati. Hak Allah fardu, lepas tu sunat. Makna kata hak sunat ni nak buat banyak mana pun serah kamu. Hak fardu tu mesti dah ijbari, paksa, bangkap. Tapi fardu ni atasmu lah. Mana kita nak mengucap syahadah, nak masuk Islam tu wajib, mesti. Tapi hak sunat kau banyaklah kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tasbih kepada Allah, hak tu hak sunat. Satu. Sembahyang fardu 5 waktu. Hak sunat berapa jenis, tak tahu banyaknya jenis sembahyang sunat. Puasa fardu bulan Ramadan. Hak sunat Sunnah Khamis, hari bulan besar, hari 10 Muharram, hari 9 Zulhijjah. Banyak. Zakat fardu. Hak sunat sedekah. Dan akhirnya apa lagi? Hak fardu haji fardu, tapi sunatnya umrah. Itu nak ayat kata kita ni bila Tuhan fardukan satu benda kita, dia akan diikuti pula dengan sunat-sunat. Dan bapak semua, hak sunat itulah tepat kita nak berlama, nak wui kita lebih, nak wui kita banyak di kalangan kita nyali sunat itulah. Solat fardu buat semua 5 waktu. Tapi sunat tu hak kita nak bertewah, kita nak banyakkan kita, situlah. Kaum muslimin semua, bila lah seorang hamba semaya dia kurang, semaya dia putus, semaya dia banyak, dia tak sepenuh. Nah, maka Tuhan perintah malaikat mu tengok atau dia tu buat kedak benda sunat hal li abdi min tatawu'in, apanya fa yukammalu biha man taqasa min faradatihi. Kerana Tuhan nak kita apa? Allah SWT nak pergi penuh solah fardu hak dia kurang, hak dia cacat tu, maka Allah nak pergi penuh, nak kita apa dengan solah sunat dia. Kaum muslimin, bapak semua, itulah apa yang diceritanya oleh Rasulullah SAW kepada kita selaku kita umat dia. Dan hadis ni pun hadis Hasan Tirmizi daripada Abu Hurairah. Dan hadis Allah bahagikan apa dia semaya dia antara hamba dengan Allah tu, hak tu hadis sahih kerana rawahu Muslim. Maka di sini kita serulah kepada kaum muslimin, marilah kita pakai amalikan semaya kita. Siapa kata kita tu menjadikan daging darah. Kita biasa buat perbandingan bapak. Semaya kita ni kalau kita boleh buat kata kita air dengan ikan. Ikan tak boleh hidup. Ikan tak hidup kalau tidak ada air. Maka begitulah kita manusia, kita hamba ni. Kita tak boleh hidup kalau kita tak sembahyang, kita tak solat. Bila gitu. Sembahyang bagi orang mukminnya sepertilah ikan dengan air. Tapi kalau sembahyang bagi orang munafik,
serupalah sarai burung dengan burung. Burung duduklah sarai tu kerana tuai dia koci. Tuai dia boleh menyelak. Kalau bukanya pintu bila, terbaik perak. Lagu itulah semaya orang munafik. Kita tak say lagu tu. Kita nak wismayang, kita menjadi daging darah. Semaya kita liwi mesra. Bagaimana sahabat dulu masa semaya ni, dia pesan ke guru dia. Saya kepada waris-waris dia masa aku semaya ni, menggecabuklah mata pedih yang lekat dalam tubuh aku. So gemik mata pedih yang lekat dalam tubuh, patah dalam tubuh dia tu. So cabuk tu baik masa duk semaya. Sebab apa? Dia tak khabar apa dia. Dia duk munajat, duk minta doa dengan Allah SWT. Banyak cerita masa dulu. Masa sahabat duk semaya, burung mai hingat. Seka katanya tokok kayu. Leher kayu. Bapak semua, maka dengan sembahyanglah yang akan menjaminkan kita ni untuk kita nak menghadapi kepada syurga Allah SWT. Dan juga sembahyang ni merupakan satu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Kerana sembahyang apa dia menego oleh Quran itu ada 3 semua bapak. Dalam Quran kita Allah menyebutkan 3 perniagaan yang tak rugi, tak bergerak. Gapo kata 3 tarakit? 3 perniagaan itu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. 3 tarakit, 3 perniagaan, 3 tijarah yang Allah sebut dalam Quran kata nego tak rugi. Pertama sekali baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Bacalah banyak mana pun akan wilabur kepada orang yang baca tu hingga sampai seluruh ki. Yang kedua, wa aqamus salah. Di semaya. Buatlah banyak mana semaya, nak semaya tu semaya ni. Buatlah. Kerana selama mana banyak kita buat semaya, selama itulah kita menego yang kita akan buka di akhirat nanti. Dan yang tiganya sedekah. Sedekah ibu bapa. Banyak mana kita sedekah, kita khairat buat jariah, selama itulah akan kembali klik kepada kita di hari akhirat nanti. Bapak semua, hari ni kita tengok dunia kita hari ni lah kuasa hari tu, supaya kita tahulah. Hari ni kalau kita semua orang Islam tu duk turut orang yang tidak seperti akidah dua kita kat nyanyolah. Kerana hari ni Nabi royak nekaro tu, umatku akan berjumpa dengan penyakit seperti umat-umat dulu. Kita semua dengar hadis ni. Pertama, al-asharu wal-bataru wat-tahasud. Hafal nekaro lagi. Umatku akan berjumpa dengan penyakit dulu ni. Al-asharu duduk dengan serenok. Wal-bataru duduk dengan mewah. Wat-tahasud duduk berdeki pergi mari. Cuma hari ni kita tengok. Cuba kita tengok dari segi kemewahan kita hari ni. Dari segi kita nak duduk sukaria. Banyaklah bapa kalau kita kecek hal ni. Hari ni kalau nak makan teh, makan gapo, kena ada jihad, kena ada brand. Paduk pula duduk dengan dontri, duduk dengan muzik, duduk dengan gapo. Al-asharu senak wal bataru mewah. Maka hari ni bapak semua, kita kena tukar molek daripada kita latih waktu ni'yum kebenaran. Kita kena tukar kepada kita tu kepada lagi satu latih lagi, ialah satha ni'yum. Kalau kita nak kecek bahasa Thai.
Watuk niyum, boripok niyum. Duk nak makan hari ni. Cuba tengok. Nah, duk nak ke benda apa orang kaya gak lo, pakak miskin lah, pakak sanjung lah. Tengok orang kaya duit banyak gini-gini pakak sanjung tinggi. Nah, supaya orang duk misalnya klik lah. Nah, kalau kita pergi makan pulut, kalau kita kereta tak comel, kereta buruk gak kicap pucuk getah tu. Lepas nak pergi akut luar coleh. Sebab apa? Kereta buruk. Tapi kalau kereta comel, kereta jihad molek gak cepat tepi Kedah, tepi kekmu. Nak ayat atas hari ni tu orang kita tu bakak-bakak duk puja ke besi. Tu. Ini semua ni hak kita duk hurai wi panjang, wi lebar ni kenapa? Kita kena break dan kita kena banyak pergi melakukan kita tu dalam kita nak bermunajat dengan Allah. Kita berasa seronok dengan semaya baik kita. Kerana dalam semaya kita tunjuk daripada Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Gapo kita nak minta dengan Tuhan, gapo kita nak memuji kepada Allah Ta'ala. Maka semoga perkara ni lah akan membawakan kita tu berasa kau jelira, berasa kau mesra, berasa kau nak kepada benda-benda kita nak kecek ni. Bapak semua, sebelum kita nak semaya di masjid, Tok Bila, Tok Kebeh, seru kelimah ni akan sokmo-sokmo lah hingga sampai kata dunia kita ni hancur. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Suara dua-dua ni bapak jak daripada Allahu Akbar ni tidak akan lisu. Akan kedengar semua-semua kita nak dengar sehingga sampai berlakunya kiamat. Tukah tu lah tak bunyi suara ni. Hayya 'alas salah. Marilah menuju kepada sembahyang. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kejayaan. Maka itulah sekali sebagai tazkirah saya pada minggu ni, sebagai minggu yang kedua bagi paid hak Majlis Agama Islam, dan apa yang diumumkan oleh Ustaz Rusdi tadi, bahawa saya mintalah bapak semua terpakai ikuti paid kita ni, dan juga sekali dengan sesi radio sebelah petang pukul 5 10 minit kena petang. Dan paid hak ni hak majlis ni 1 hari Ahad, 2 hari Rabu, 3 hari Khamis. Maka semua tu tidak lain tak bukan ialah kerana kita nak beri satu tazkirah, beri satu ruang kepada kaum muslimin muslimat terutamanya dalam masa seperti ni. Kalau kita tak ada nak dengar hak masa ni pun kita ada rakaman lagi, boleh kita ikuti bapak semua. Maka apa yang betul daripada Allah SWT dan apa hak silap saya sendiri dan istighfar atas benda tu, dan saya berdoa lah semoga bapak semua, kaum muslimin muslimat semua yang diikuti, semoga Allah berilah keberkatan, Allah berilah pahala, Allah panjangkan umur hingga kita boleh pula menikmatinya Ramadan yang mana akan datang boleh kita ni sekitar boleh 3 ni bapak semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak laporan sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah senang penonton yang dihormati sekian, kita dapat ikuti bersama tazkirah kepada tak benar Cik Mamat lagu timbalan pertemuan bila agama Islam bila nasihat. Masih sebanyak sini kita boleh dengar tentang hasalah. Mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat bersama dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. InsyaAllah ta'ala lah kita akan sambung lagi pada hari Rabu ni, hari Rabu Khamis. Kita adakan 3 hari dalam seminggu ni supaya semua penonton kita duk ikuti ruangan kita ni boleh ikuti bersama dan boleh share bersama kita dalam ruangan kita. Dan pada hari kita akan share pula rakaman kita ni melalui YouTube supaya kita boleh ikuti bersama. Dan masa akan datang ni saya akan jemput
pemberita-pemberita daripada orang berkenaan tentang hal wazah. Untuk lepas pada ceramah kita akan dengar khabar berita daripada Al-Jazeera atau berita-berita daripada ahli-ahli yang ada hubungan dengan ahli sana, supaya kita boleh ada update khabar berita melalui daripada Arab, insya-Allah taala. Saya akan jemput marilah. Dan ceramah-ceramah daripada Majlis Agama Islam banyak orang lagi, dan ceramah-ceramah luar daripada ni pun kita akan jemput bersama untuk mengambil saham bersama dalam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala tu melalui Facebook Majlis Agama Islam, melalui Majlis At-Tafakkur online Majlis Agama Islam dan Natiwat, insya-Allah taala. Hari ini kita ada tu kursus pra perkahwinan kita, orang muda-mudi kita di Majlis Agama Islam tiap-tiap minggu sedang menutup semua, dan boleh tahulah siapa dia yang belum lagi masuk kursus tu, kita boleh ikuti bersama. Tiap-tiap minggu ada hari Ahad sehari jam pukul 9 sampai jam pukul 3.30, dan lepas pada tu kita akan bagi syahadah, bagi sertifikat bagi mereka yang kelulusan dalam kursus perkahwinan kita tiap-tiap minggu, insya-Allah. Kata kita tak tahu apabila hibur orang dah kita buat dalam masa 20 tahun kita adakan kursus perkahwinan ni, supaya muda-mudi kita ni boleh mendekati dengan para guru-guru kita ni, supaya mereka dapat mengambil pengetahuan daripada agama, bukan sekadar kata hal perkahwinan saja, bahkan Islam ni adalah ajaran yang meliputi berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai corak, berbagai-bagai bidang. Ya, dan sebagaimana Allah Taala firman, "Auzubillahi ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwun mubin." Hai orang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam seluruhnya. Setiap aspek hidup, setiap bidang hidup. Jangan kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Oleh itu alhamdulillah lah kita ni akan ada berbagai-bagai pengajaran Islam kepada muda-mudi kita tu, dan melalui first ni kita akan sampaikan beberapa sudut ajaran Islam. Ada bahagian munakahat, ada bahagian ibadat, ada bahagian muamalat, supaya sebenarnya sedang menuntut yang mati sekalian, bahawasanya kita sekarang ni kita boleh kata orang Islam berlaku lah ni, daripada pucuk pimpinan, pekat obocor, lepas obotor, terseban, ayuk terseban, semua tu banyak Islam. Sebab tu kita rasa untuk nak berjalan dalam bidang aspek Islam ni boleh jalan banyak perkara dah. Seperti dalam bidang ibadat, bagaimana kita nak buat ibadat melalui pemimpin-pemimpin yang kita ada, tak kira tak ke mana, tak naik tu Islam berlaku. Nak jalan Islam lagu mana. Yang kedua, segi muamalat, kita tak boleh buat kalau ni kita berkat negara atau berkat wilayah tu dia buat apa? Sakon, ada bank Islam, ada sakon. Kalau nak hidup dekat kampung, dekat tambun, supaya ada sakon Islam, ataupun ikutlah ada supaya dekat ekonomi mengikut Islam. Itu segi muamalat. Segi ibadat pula bagaimana nak hidup ibadat sebagaimana zaman-zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan segi tadbirah bagaimana cara pentadbiran Rasul semasa Nabi berada di Madinah. Jadi kalau kita kerjasama di antara majlis dengan pemimpin tempat, pemimpin kampung, semua ni kita boleh jalan sebagaimana sekarang ni pihak Jawab, pihak apa pun dia nak tadbir dalam kampung ni mengikut kalau Sia ni sinha, kita ni mengikut agama. Jadi kita nak ambil sudut mana untuk nak tadbir apa kajian anak-anak ni supaya berjalan dengan agama Allah Taala melalui kampung-kampung, melalui pekat kampung, pekat tambun, pekat ampa lagu mana. Sebab ampa pun orang Islam lah ni dah. Orang Islam bakal boleh jalan Islam. Tak ada bercanggah dengan undang-undang tu, boleh kita jalan insya-Allah. Baik ibadat, munakahat, muamalat ni tak ada bercakap apa. Jenayah itu tak boleh dah. Jenayah tu payah sikit. Insya-Allah Taala lah kita akan
beberapa bidang ajaran Allah Subhanahu Taala untuk menyampaikan kepada sidang penonton yang ikuti Face Majlis Agama Islam kita tiap-tiap minggu insya-Allah. Untuk hari ini terima kasih di atas perhatian penonton semua yang ikuti ruangan Majlis Tafakur online melalui Face Majlis Agama Islam Menara, dan saya sebagai Rusdi Doha sebagai Ketua Badan Penerangan dan Perhubungan Majlis Agama Islam Menara, dan bersama dengan Sauki selaku bahagian teknik Facebook kita pada hari ini. Terima kasih semua yang mengambil bahagian, yang menjayakan cara siaran langsung kita pada hari ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.